Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosli bin Yusuf. Saya dilahirkan di Kampung Bagan Atas, Pulau Condong, Kelantan. Saya mempunyai 11 orang adik-beradik. Saya telah berkahwin dengan Kusmanisa binti Kamaruzaman pada 25 bulan 3 tahun 1988 dan mempunyai 3 orang anak. Dan sekarang ini mempunyai 3 orang cucu. Isteri saya tidak bekerja, dia kerja sendiri, dia menjual, dia ada kedai runcit di Jalan G. Dan anak saya selama 3 orang itu semuanya telah besar belaka dah. Yang bongsu berumur 26 tahun. Lelaki sekarang ni berada di Sabah, mengikut isterinya yang mengajar di Sabah, dan dia pun sekarang sedang mengajar sebagai guru di sekolah Seniti di Sabah. Anak kedua saya nama Nurul Syahada. Anak yang pertama yang bongsu tadi bernama Amri. Dan yang kedua bernama Nurul Syahada. Dia sekarang ni berada bersama saya lah di rumah. Anak sulung saya bernama Muhammad Afiq bin Rusli. Sekarang ni berada menetap di Setia Alam, Shah Alam, dan bekerja sebagai engineer di Kereta Api Tan Melayu KTMB. Beliau mempunyai 3 orang anak. Saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Pangkan Ring di Pulau Condong. Sekolah pada tahun saya darjah 1 pada tahun 1971. Mana masa itu kalau dibandingkan dengan sekarang ni jauh bezanya. Sekolah saya dulu sekolah daripada kayu, dan yang lebih saya ingatnya kelas muzik itu adalah sebuah macam bangsa lah, buat daripada tiang kayu yang bulat, bukannya papan, tiangnya kayu bulat, dindingnya dinding buluh. Itu masa saya darjah 1, itu bilik muzik. Bilik muzik dia jauh daripada sekolah, bukan 100 meter daripada sekolah. Itu Sekolah Kebangsaan Pangkan Ring. Tahun 1 tahun 1971 dan hingga tahun 6 1976. Yang menarik saya pun baru sedar. Saya masa sekolah rendah hanya 1 hari saja tidak hadir ke sekolah. Tercatat dalam buku rekod kemajuan murid yang saya simpan daripada darjah 1 sampai sekarang. Tahun 1 sampai tahun 6 hanya sehari saja tidak ada ke sekolah. Sehari saja tidak ada ke sekolah. Itu yang tercatat oleh cikgu semasa laporan peperiksaan akhir penggal 6 tahun. Sehari saja tak tinggal sekolah. Kedudukan saya dalam peperiksaan tidak lebih daripada 10, mana 10 ke bawah. 10 ke bawah. Jadi tidaklah saya ni murid yang lemah lah masa sekolah rendah. Gitulah. Kalau dibandingkan dengan sekarang jauh sekali berbeza. Saya pergi sekolah kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik basikal. Dengan motor, kereta jauh sekali lah. Sebab masa tu jarang sekali lah orang yang ada motor, ada kereta. Kalau dulu basikal dulu dengan basikal sekarang ni berbeza lah, tak sama lah. Dulu basikal dia ada kita panggil palang. Kalau kita mula belajar basikal, kita mesti naik melalui ataupun duduk di celah palang dulu. Bila dah pandai baru naik melalui atau boleh langkah palang tersebut dan duduk di atas pelana basikal. Basikal sekarang ni kalau mula-mula belajar dia kalau dulu kalau belajar basikal mesti jatuh, mesti ada parut lah. Tapi sekarang ni kalau mula-mula belajar basikal senang saja sebab dia ada roda 3 lah, senang roda 3, tak jatuh lah.
Gitu. Dan satu lagi basikal dulu yang ramai orang guna ialah basikal tua panggil. Basikal tua ni basikal besar lah. Itu memang basikal berat sikit lah. Jarak rumah saya ke sekolah lebih kurang 4 km lah jalan kaki. Jalan kaki bukan ikut jalan macam sekarang ni, jalan tar. Dulu saya pergi sekolah, jalan kaki mesti melalui kawasan semok, melalui kawasan kubur. Kami masa ke sekolah dulu biasanya pergi beramai-ramai lah, tidak seorang diri. Sebelum sampai sekolah tu sempat juga saya singgah di mana-mana lah, bermain guli, singgah di mana-mana main guli dulu, ataupun pergi singgah di mana-mana. Kalau di atas kubur tu ada pokok tege, tu banyak pokok tege. Jadi situ kita berhenti dulu, makan putih tege macam-macam lah, buah jambu pun ada, baru pergi sekolah. 1977 tingkatan 1 saya bersekolah di Sekolah Menengah Abdul Samad, Pulau Condong, sehingga tingkatan 3. Saya masa itu dalam aliran sains pertanian. Sekarang ni sudah tidak ada lagi. Sains pertanian ni dia ada mata pelajaran sains pertanian di mana masa itu murid-murid disediakan kawasan untuk bercucuk tanah lah, tanam sayur. Sekarang ni tidak ada lagi lah. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Abdul Samad, Pulau Condong, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Kemudian bila naik tingkatan 4 dan 5, saya beralih ke Sekolah Menengah Kebahasaan Macang dalam aliran sains. Jadi saya dan mana-mana murid yang mencapai keputusan yang baik dalam masa itu penilaian tingkatan 3 ke PMR ke. Bila naik tingkatan 4, murid yang dapat result keputusan PMR yang baik akan dipilih untuk mengikuti kelas aliran sains di SMK Macang. Jadi masa di SMK Macang tu saya ada sikit nak kongsi lah. Nama saya mengenai seorang guru saya bernama, kalau tak silap saya, namanya Cikgu Sabarudin. Seorang guru bahasa Inggeris yang buta kedua-dua mata dia. Nama dia Cikgu Sabarudin tadi. Dia mengajar saja bahasa Inggeris daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5 lah. Jadi dia seorang guru yang handsome, bersih, putih, kulitnya putih, tidak gelap macam saya ni. Kemas, seorang guru walaupun dia buta, seorang guru yang kemas, pakaian senjata kemas. Mungkin cikgu-cikgu ataupun rakan-rakan tanya macam mana Cikgu Sabarudin ni, seorang cikgu yang buta mengajar saya. Sebelum dia mengajar saya dan masuk ke kelas untuk mengajar, dia telah sediakan alat-alat bantu. Terutama sekali dia menggunakan manila kad yang telah ditulis oleh seorang adik sebagai penulis setiap apa yang hendak diajar pada pagi itu. Jadi bila masa dia masuk kelas, dia akan buka manila kad tanpa di kelas. Jadi kita murid-murid dalam kelas akan tengoklah apa yang cikgu nak ajar pada hari itu. Macam Cikgu Sabarudin ni mata saja buta, tapi hati dia tidak buta lah. Ada satu peristiwa lah yang mengatakan Cikgu Sabarudin ni matanya buta tapi hatinya memang celik lah. Pada satu hari, seorang kawan saya ni, dia berada di meja yang keempat sebelah dinding ni, tepi dinding ni meja keempat. Saya ingat lagi, nama dia Azhar Cik Yusuf. Kawan saya tadi sedang mengacik kuku lah, gunakan pengacik dia. Bila dia kacik kuku, bunyi kik, nah gitulah, berbunyi lah. Dia dengar suara ngacik kuku tu. Yang saya heran lah.
Kenapa daripada mana dia tahu dia boleh sebut Azhar buat apa tu? Dia tahu siapa dia yang buat kerja tu. Memang saya ingat sampai hari ini lah. Dan satu lagi saya pernah terkeluar dalam majalah Mastika mengenai kisah Cikgu Sabarudin. Pernah masuk majalah Mastika. Saya dan kawan-kawan saya itu membuat reunion pada 2 tahun lepas di Rimba Macang tu. Kabarnya Cikgu Sabarudin tak dapat hadir pada hari itu. Dia kurang sihat. Jadi cikgu-cikgu lain ramai yang hadir pada hari itu. Tuan dia masih ada. Saya tahulah. Sebab hari 2 tahun lepas dia memang tidak hadir kerana tak sihat semasa kami buat reunion. Panjang ceritanya, saya sebelum menjadi guru tu, mana sebelum saya masuk maktab lah, saya pernah bekerja di merata-rata tempat lah, macam-macam pekerjaan saya buat. Yang akhir sekali saya bekerja sebagai draftman di Kuala Lumpur, dekat daerah Bahasa tu. Ringkas ceritanya, pada satu hari saya diarahkan bersama beberapa orang kawan saya pergi membuat kerja di draftman ni masa di office saja. Bila outstation saya kena pergi masuk hutan untuk survey. Ni tempat saya kerja ni mining consultant, maknanya syarikat pelumbung emas, syarikat perunding lombok emas. Jadi bila di outstation saya kena pergi masuk hutan. Rata-rata lah hutan di Malaysia ni, Gunung Ledang saya dah naik, Gunung Ledang, Johor. Pada Kualipis, hutan Kualipis itu biasalah. Dan di Dabung pun saya dah datang buat kerja di Dabung, buat ikan. Ada lembu emas tinggal. Jadi satu hari saya diarahkan untuk pergi buat kerja di tempatnya di kawasan Kualipis lah. 2 jam naik helak, kemudian tinggal di Kursi Balok. Di Kursi Balok, dari hutan lah Kursi Balok, tempat orang pembalok-balok tinggal kan. Dan jadi saya kata kena masuk hotel selama 10 hari. Dalam hotel selama 10 hari. Satu saya nak cerita satu lah yang saya rasa saya pun heran lah saya boleh buat kerja tu. Ada kawasan Lombok tu seluruh pada bola ni. Pada bola sekolah lebih kurang tu lah. Saya kerja saya nak pergi survey kawasan, tanda kawasan. Jadi saya pergi 3 orang ya. Jadi saya disuruh oleh kawan-kawan saya tu, satu tanda di Tengah Lombok tu. Kita nak ada 1 poin di Tengah Lombok. Macam mana nak buat? Pada hari itu ada dua batang buluh. Jadi saya pun guna 2 batang buluh tu. Satu untuk berenang, buluh untuk berenang, dan satu lagi saya guna buluh tu untuk kita panggil apa ni? Pacak di Tengah Lombok. Jadi saya boleh buat. Saya boleh buat. Pasal apa? Sebab berenang dengan buluh ni ialah saya ada pengalaman lah masa kecil dulu. Di sungai, mandi di sungai dekat rumah saya dulu. Memanglah kalau lepas mengaji Quran tu kita pergi mandi sungai, dan di sungai tu banyak buluh-buluh yang disediakan untuk kita berenang menggunakan buluh. Jadi saya guna pengalaman tu untuk buat kerja di Lombok tu. Jadi saya boleh buat. Jadi kalau saya tak terfikir dalam Lombok tu ada gap ada naga ke, sebab di tengah hutan ni, Lombok di tengah hutan. Bukan Lombok dalam kawasan kampung. Masa tu tak terfikir lah. Tak fikir keselamatan, nyawa kan tak terfikir. Diarahkan buat kerja selama 10 hari. Tapi kami buat kerja tu hanya 6 hari saja. Dan terus pulang ke Kuala Lumpur. Bila saya balik Kuala Lumpur, ada mak saudara saya ni, dia buat lagi surat temuduga maktab. Jadi saya pun
terus balik temuduga di Maktab Purwokerto Baru. Sebelum tu saya pernah mengajar di, tapi bukan cerita saya nak jadi cikgu lah. Sebab sebelum saya masuk maktab ni, sebelum saya bekerja lah, selepas SPM tu, saya belajar di Politeknik Ungku Omar selama 2 minggu. Dan ambil kos, saya tengok, saya rasa civil engineering. Kemudian dapat tawaran ke ITM, pra-diploma ITM di Arau. Pra-diploma ni selama 6 bulan. Kemudian habis pra-diploma, saya belajar di ITM Shah Alam. Kos saya ambil civil engineering lah, civil engineering. Mungkin cerita-cerita saya nak jadi engineer tu. Engineer lah, dekahnya. Tapi tidak tercapai lah. Setelah saya keluar daripada ITM Shah Alam, saya dapat tawaran pula dia bagi tawaran belajar di ITM Camp Kijang dalam business study. Jadi bila dapat tawaran business study, saya rasa takut nak belajar, malas rasa belajar. Jadi masa tu saya pun diberi tawaran. Ada kawan saya, pelawar saya mengajar di guru ganti. Jadi mula di sinilah saya menjadi seorang guru ganti di sekolah menengah Putra Kota Baru, mengajar tingkatan 3, mengajar sains paduan tingkatan 3. Bayangkanlah, mengajar sains paduan ni dia kena buat amali. Lepas mengajar jadi guru ganti tu, sementara guru ganti selama 40 hari, ganti cikgu pergi ke Mekah lah. Lepas tu saya boleh mengajar sebagai guru sandaran di SK Kuala Gereng selama 3 tahun. Itu guru sandaran? Guru sandaran selama 3 tahun. Lepas tu lagi kerja. Pada tahun 88 tu, masa tu tahun 88 tu, semua guru sandaran diberhentikan. Tidak diperlukan perkhidmatan lagi. Jadi saya pun pergilah Kuala Lumpur. Macam saya cerita tadi lah. Masa saya balik, bila saya balik tu kan, ada surat temuduga tahu dah saya digantar di rumah saya di Kuala Lumpur tu. Saya pun baliklah temuduga di PKB tu. Maktab Baru tu. Bila masuk tempat temuduga tu, secara kebetulan lah saya pun terkejut jugalah. Orangnya temuduga saya tu saya pernah jumpa di kementerian. Nama dia masih ingat lagi lah ni, tapi saya tak mahu cerita lah nama dia tu. Saya pernah jumpa di Kementerian Pendidikan di Blok F Damansara. Saya pernah jumpa dia. Masa tu, masa selepas saya diberhentikan guru sementara tu, saya pergi lah jumpa dia, minta buat rayuan, minta mengajar semula. Tapi dia kata memang tak boleh lah, memang tak ada dah. Saya jumpa dengan dia yang temuduga saya di Maktab Baru. Maktab Purwokerto Baru juga. Di Kota Baru juga. Selama dia 3 tahun. Saya mula masuk maktab tahun 1990 dan berakhir Disember 1992. Maktab terbaru kelas PM10, saya masih ingat lagi. Dan masa itu saya lah ketua kumpulan lah. Ketua kumpulan. Sebab itu saya ditempatkan ataupun dipostingkan di SK Kapur Tengah. Dekat sajalah dengan SK Bangkuci ni. Jadi masa di Kampung Tengah tu saya mengajar bahasa Melayu kerana di maktab saya option saya mengajar Melayu sekolah rendah PSR PM. Maksudnya first posting cikgu bahasa Melayu. First posting saya bahasa Melayu. Yang menyebabkan saya boleh mengajar matematik ini ada satu kes lah. Kesnya guru matematik tahun 6 yang mengajar di SK Kapur Tengah tu
terlibat dalam satu ada kes lah dengan orang kampung. Ditukar 24 jam. Minta tukar 24 jam. Jadi lepas tu saya ambil alih. Semasa di Kampung Tengah tu saya mengajar bahasa Melayu kemudian matematik. Saya juga sebagai guru disiplin, pernah jadi guru disiplin dan SK Sukan masa SK di Kampung Tengah. Saya berada di SK Kampung Tengah selama 17 tahun. 1992 sampai 2009. Lepas tu barulah masuk ke SKBG. Itu pun saya minta tukar daripada SK Kampung Tengah. Saya minta keluar daripada SK Kampung Tengah. Sebab saya ada selisih faham sikit dengan guru besar lah. Kalau mungkin tidak ada selisih faham, saya mungkin duduk Kampung Tengah. Sebab saya dah lama di Kampung Tengah. Saya diberi dua pilihan, sama ada SK Banguci atau SK SYP 1. Di masa tu SK SYP 1 guru besarnya Cikgu Rosnah. Cikgu Rosnah ni adalah guru besar saya di SK Kampung Tengah dulu. Sebelum tu dia memang tak ada masalah lah. Saya dengan dia tu memang dia pun guru besar yang baik lah. Bukan kerana saya tak segitu kerana dia, bukan. Ada sebab lain lah. Jadi saya pilih SK Banguci. Kalau sebut SKBG ni memang sebuah sekolah yang orang kenal belakang lah. Dengan dulu kalau masa UPS dulu memang menjadi kontender saya masa saya di Kampung Tengah. Pencabar saya semasa saya di Kampung Tengah. SK Banguci. Pernah satu tahun, saya tengok tahun berapa masa tu SK Banguci mendapat 23 orang 5A dan SKBG dapat 18 orang. Jadi nak saya rasa nak sama dah tu, kira lebih kurang dah tu, dekat-dekat sebab SK Kampung Tengah ni sekolah kampung. Sekolah kampung lah. Jadi SKBG ni memang sekolah yang menjadi sebutan lah. Jadi bila mari di SKBG ni, jadi saya terpaksa lah bekerja keras sikit lah untuk menjaga nama sekolah SKBG ni. Dan bila di SKBG ni saya pun diarah mengajar matematik tahun 6. Ada sedikitlah perbezaan dengan SKBG ni dengan sekolah SK Kampung Tengah, sebab SK Kampung Tengah ni dia murid-muridnya tidaklah ibu bapaknya murid tadi bukanlah daripada orang yang berada. Banyakkannya bekerja kampung, nak getah, tani. Berbeza sikitlah. Jadi menjadi cabaran pada saya lah semasa SKBG ni. Pengalaman yang tak terlupa. Terlalu banyak. Masih teringat dalam kepala saya ialah satu tahun tu murid tahun 6 dah. Yang saya ajar nama masa tu Nam Abu Bakar ke? Ialah Nam Abu Bakar. Nam Kenari, Nam Kenari. Wajah Kenari. Masa tu terlalu ramai yang dapat 5A. Saya pun tak lupa lah berapa orang masa tu. Tak sampai lah 20 lebih lah. Jadi saya rasa itu satu pengalaman yang saya tak dapat lupakan lah. Hasil kerja cikgu-cikgu tahun 6, cikgu-cikgu SKBG hingga melahirkan ramai murid 5A. Dan sehingga sekarang murid-murid tersebut ni bila saya tanya ramai yang masuk ataupun mencebur diri dalam pendidikan jadi cikgu. Sekarang ni masih mereka ni masih lagi dalam berada di IPG. Ramai yang berada di IPG. Itulah kena peristiwa yang saya rasa sangat suka lah. Bangga lah. Bangga lah. Itulah kenangan manis. Kita rasa bangga lah
rasa puas hati dengan kerja yang kita buat. Ada hasilnya. Inilah melahirkan ramai murid-murid yang berjaya. Sebagai kata akhir daripada saya, dengarlah serangkap pantun. Sungguh indah bidang pendidikan. Mendidik murid tugas utama. 60 tahun menjadi sepadan. Kenangan manis diingat selamanya.